Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jadi sekarang saya akan tunjukkan bagaimana GT Box akan diaplikasi untuk proses penghantaran makanan serta pemantauan menggunakan web-based application. Okey, proses pengambilan haba kita ambil daripada exhaust di bawah. Sistem ini ada coil di mana haba akan diserap dan seterusnya akan dinaikkan ke atas melalui hos-hos yang telah disediakan. Jadi hos ini pula akan terus naik kepada sistem yang berada di atas lori. Jadi sekarang kita tengok keadaan di atas lori di belakang. Okey, jadi ini ialah sambungan hos air panas dan juga air yang return kepada exhaust. Jadi air panas ni ialah mengambil haba daripada exhaust dan akan masuk pada radiator dan akan kembali semula untuk sirkulasi di bahagian exhaust tadi. Jadi dua ni daripada bahagian exhaust dan dua ini biru disambungkan kepada sistem. Jadi sistem ni di mana dia masuk? Dia akan masuk di sini. Okey, kalau kita tengok kita ada tangki air di hujung. Okey, tangki air dan juga haba akan dibebaskan di bahagian radiator dan haba akan memanaskan ruang makanan di sini. Okey, jadi ini adalah kabinet ataupun yang dinamakan sebagai Nano GT Box 4.0 di mana di sini akan kita letakkan makanan. Paparan di sini ialah paparan menunjukkan keadaan sebelum kita mulakan operasi. Apabila kita on, kita akan dapati humidity 91% dan temperature ambient sekarang ni dah 34. Jadi di dalam kabinet ini kalau kita tengok kita ada beberapa tingkat untuk meletakkan tray makanan lah. Ada sistem-sistem yang terdiri daripada heat exchanger, pump dan juga hose-hose yang memindahkan haba daripada exhaust tadi. Jadi keadaan sekarang ni kita ready untuk bergerak. Jadi sekarang ni kita hanya perlu hidupkan enjin dan kita tunggu sehingga haba naik sehinggalah kita dapat mencapai suhu yang sesuai sebelum kita hantar makanan. Jadi sekarang ni kita perlu hidupkan enjin dahulu sehingga pada suhu yang sesuai untuk penghantaran makanan iaitu 60 darjah Celsius. Okey, jadi sekarang ni kita akan menghidupkan enjin lori supaya haba yang dibebaskan oleh exhaust kenderaan tadi dapat diserap oleh bendali. Jadi kita biarkan dalam idling dulu supaya kita dapat warm up air tadi. Dan sehingga sementara kita melihat peningkatan suhu air tu, kita ingin menyebut tentang kita namakan sebagai aplikasi yang kita boleh gunakan untuk monitor suhu sepanjang perjalanan. Jadi apa yang kita gunakan di sini ialah aplikasi untuk GT Box 4.0 dan suhu ini kita boleh memantau pergerakan kenderaan di samping mengetahui suhu semasa kenderaan. Kalau kita lihat keadaan sekarang ni kita ada suhu ambient dia pada 37 darjah Celsius dan kita akan tunggu sehingga 60 darjah Celsius barulah kita akan mula bergerak. So peningkatan suhu tadi ialah apa yang kita dapat daripada exhaust tadi lah. Sekarang ni suhu tangki air telah menunjukkan 37.5 darjah Celsius berbanding yang asal 33, maknanya penyerapan haba berlaku dan di sini kita boleh tengok ada peningkatan dari masa ke masa. Sekarang dari 40. Jadi ini ialah secara real time monitoring dan kita kena tunggu sehingga naik kepada suhu yang sesuai barulah kita boleh menghantar makanan. Jadi inilah software yang kita gunakan lah, aplikasi kita gunakan. Jadi setelah beberapa ketika kita menunggu waktu idling tadi, suhu telah pun meningkat sehingga suhu minimum iaitu 60 darjah Celsius. Jadi kalau kita tengok pada software kita ni, serapan data menunjukkan suhu pada 69.1 darjah. Maka sesuai untuk kita mulakan perjalanan kerana dalam keadaan ready. Jadi suhu ini menunjukkan peningkatan maksimum kerana tidak ada halangan dari segi pergerakan angin di bahagian coil di bawah exhaust. Jadi kita akan mula meletakkan makanan lah sekarang. Jadi suhu sekarang telah menunjukkan pada suhu 60 darjah Celsius, maka barulah kita boleh meletakkan
makanan di dalam kabinet untuk kita hantar kepada pelanggan kita. Jadi sekarang ni makanan telah pun diangkat ke dalam box. Sekarang ni driver akan menghantar makanan kepada pelanggan dan sambil itu kita akan monitor pergerakan suhu secara real time monitoring. Jadi kita akan tengoklah peningkatan ataupun maintain suhu yang kita nak. Jadi sekarang pun kita telah melakukan perjalanan dan makanan telah pun sampai ke destinasi yang kita setkan. Dalam kes ini kita tunjukkan berapa kilometer kita jalan dan kita akan lihat berapa suhu yang kita kekalkan sewaktu makanan ini tiba di destinasi. Kita telah pun melaksanakan proses penghantaran. Jadi sekarang ni saya nak cerita balik bagaimana cerapan data secara real time dan saya akan tunjukkan aplikasi yang dicatatkan secara real time monitoring. Makanan telah tiba dan sekarang ni kita nak review balik bacaan suhu sepanjang real time monitoring yang telah pun kita catatkan menggunakan aplikasi GTBox yang kita bangunkan. Kalau kita perhatikan 42.4 darjah Celsius ini ialah suhu di mana kita mula warm up kenderaan. Seterusnya kita idling kenderaan sehinggalah mencapai suhu 64.2 darjah Celsius. Ini suhu di mana kita ready untuk memasukkan makanan ke dalam GTBox. Kemudian pada saat berikutnya kemuncak pada 69.1 tetapi berlaku penurunan sehingga 44.7. Kenapa berlaku? Kerana pada waktu ini kita membuka pintu dan ada penurunan suhu disebabkan oleh kehilangan haba. Namun begitu, setelah kita selesai melakukan penyimpanan makanan, kita terus mula bergerak pada suhu 65 darjah Celsius dan pada suhu ini kita akan mula bergerak ke destinasi untuk penghantaran makanan. Seterusnya, sepanjang perjalanan tersebut, kita boleh monitor keadaan suhu maintain pada 67.5 iaitu di atas target temperature 60 darjah Celsius. Dan di sini pun 66.8 darjah Celsius. Pada masa berikutnya juga pada 66.8 darjah Celsius. Sehinggalah titik akhir makanan tiba di tempat lokasi penghantaran ialah pada 65.9 darjah Celsius. Jadi ini menunjukkan makanan kita berjaya tiba pada suhu melebihi target yang kita setkan. Ini menunjukkan bahawa projek kita ni berjaya mencapai objektif yang kita
harapkan. Harap aplikasi ini dapat dikemas kini dan supaya dapat dibangunkan dari masa ke semasa, supaya ia dapat membangkitkan budaya Tibet yang cemerlang.